الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat sama-sama bersua dan bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan yang mana masih belum niat i'tikaf, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita pada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6, hadis yang ketiga. Mati di atas kalimah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adhin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata, rawahu Abu Daud. Artinya daripada Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya yakni sebelum ia mati, Nabi kata siapa yang dalam hidup dia kalimah yang akhir yang dia ucapkan sebelum Allah Ta'ala menyebutnya pulang, iaitu kalimah la ilaha illallah, pasti masuk ia ke dalam syurga. Siapa yang mati, Nabi kata, yang kalam dia yang terakhir, akhir kalimah yang dia ucap dalam hidup dia adalah la ilaha illallah, orang ni Allah Ta'ala akan tempatkan dia di dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, doa yang kita duk baca, tu imam duk baca, kita duk amin, Allahumma khtim lana bihusnil wa la takhtim alaina bisu'il. Ini doa yang kita duk minta. Ni satu doa ni. Apa tak? Apa tak? Apa? Ambil satu lagi doa. Saya baca, tuan-tuan ikut. Doa untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Saya baca sekali, tuan-tuan dengar dulu, jangan duk ikut. Kali kedua baru saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh Pak Dona? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Pendek ya? Tuan-tuan baca sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Kau kuat, kau kuat. Bila kau kuat, dia ingat macam gini.
3 kali kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Kali terakhir kuat sekuat-kuatnya. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ingat. Bunyi tengok. Bismillah dulu. Bismillah kau buat. Fil mauti wa fima ba'dal maut. 3 kali lagi kita baca. Tuan-tuan bagi kuat-kuat tu. InsyaAllah kuat-kuat betul. Saya ingat. Boleh Pak Donald? Nak baca doa kuat-kuat pun tak larat tu, nak pergi Raza ke mana? Sembang kau kedai kopi pagi-pagi tu, serba nak beli tiket nak pergi Lala tu. Suruh baca doa pun tak larat, nak suruh pergi perang. Balik awal. Kau buat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Last. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Bismillah. Oi. Bismillah. Kau kuat. Wa fima. Boleh ada. Mau tak ingat, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lebih kurang. Doa ni minta, ya Allah, berkati kalau untuk diri aku di saat aku nak mati ni. Allahumma barik li fil maut. Waktu aku nak mati ni, ya Allah, tolong berkat, tolong turun keberkatan mai kepada aku. Allahumma barik li fil mauti. Minta berkat waktu nak mati. Wa fima ba'dal maut. Dan minta berkat lepas mati. Maknanya apa dia? Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Pak Long, kita nak mati bila bukan pilihan kita. Kita tak tahu kita nak mati bila. Kalau tahu senang. Tuan-tuan tahu tuan-tuan nak mati bila? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tahu senang Pak Long nak mati. Lah ni kita tak tahu. Sebab tu orang yang nak kena gantung ke apa, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dia tahu juga lah nak mati bila. Pergi dalam Malaysia lama dah tak ada hukuman gantung ni tuan-tuan ni. Ada lah, tapi tak kena gantung lama lah. Nu macam di Gaza tu, tahu dah nak mati bila tuan-tuan ni. Kematian ni duk berlegar kok keliling lebar lah. Sebab tu apa nama Abu Ubaidah kata pada abang ni dalam kenyataan dia, Gaza neraka bagi orang yang mencintai dunia. Siapa mau hidup di Gaza tuan-tuan ni? Kalau orang yang ada angan-angan nak hidup senang, nak hidup kaya-raya, tak kelaparan, nak pergi ke Gaza. Tapi orang yang cintakan akhirat akan rasakan Gaza itu sebagai syurga. Tahu dah nak mati-mati confirm syahid tuan-tuan. Confirm syahid. Masuk dalam syurga nanti, mana lah tahu. Duduk dalam syurga nanti tanya, hang ni asal mana? Gaza. Oh, hang? Gaza. Hang asal mana? Gaza. Hang asal mana? Gaza. Dengar tu ya, Gaza. Hang? Simpang 4 balik pulau. Sekali ya dengar. Gaza, balik pulau. Gaza, kod dia. Jarang dengar lah kod. Ramai orang Gaza lekut dalam syurga. Kod. Kita kata lagu tu kod. Kita ni nak mati bila Pak Long tak tahu.
Saya dengan tuan-tuan, siapa dulu tak tahu. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian sikit. Mungkin. Dan mungkin juga saya kemudian tuan-tuan dulu. Pun boleh jadi. Ambil lah Pak Long, jangan nak berebut. Ambil lah. Saya bagi kat Pak Long nak ambil lah. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun tak apa. Tuan-tuan dulu saya kemudian pun tak ada masalah. Ambil lah. Jangan duk hingat Kita tahukah kita nak mati bila? Kita tak tahu. Nak mati bila? Tak tahu. Tak tahu nak mati bila. Cuma yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni tuan-tuan, bagaimana hal keadaan kematian sama ada dalam keadaan husnul khatimah ataupun dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ni Allah Ta'ala bagi pilihan. Sebab tu nak mati dalam keadaan husnul khatimah, saya nak bagi beberapa amalan. Tuan-tuan balik buat. Hak mana awak main buku tulis atau awak main ingat. Yang pertama Pak Long, nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama ni, kena banyak-banyak istighfar dalam hidup ni. Kena banyak-banyak istighfar. Sehari 100 ni tak banyak padan dah Pak Long. Dia kata saya istighfar Ustaz, berapa? Sehari 100, tak apa nak padan dah. Saya abang betul, tak apa nak padan dah. Dalam keadaan dunia lah ni, yang banyak dengan kemaksiatan ni, tak padan dah sehari 100. Saya istighfar juga saya, sehari 100, tak padan. Tak padan. Dulu mungkinlah sehari 100 okey, dulu. Lah tak padan dah Pak Long. Dosa banyak. Bukan kata kat tuan-tuan saya pun dosa banyak, tak pada anak sehari 100. Korang-korang sehari 1000. Oh dia tak. Pak Long rasa padan ke sehari 100 dengan dosa yang ada kat kita lah ni? Saya nak tanya betul-betul Pak Long. Pak Long rasa padan tak? Tak padan Ustaz. Pak Long pun tahu. Sekorang-korangnya sehari 1000. Tak boleh pi Ustaz. 500. Bukan lepas mayang subuh tak boleh 100 kot. Bilang dia tasbih astaghfirullahalazim. Paling kurang astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan tak boleh kot. Tu pun sembang nak masuk syurga. Dia ingat syurga kata Tok Wan dia kot. Tu pun jangan nak masuk syurga. Syurga bukan kata Tok Wan kita Pak Long, Tok Wan kita mati boleh kat pak kita mati boleh kat kita. Bukan lagu tu syurga. Sekurang-kurangnya sehari 500 lah ni istighfar. Ni siapa yang nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, amalan ni banyak. Amalan ni ulama bagi banyak. Malam ni saya nak kongsi yang ni kat tuan-tuan. Istighfar. Yang kedua, solat sunat taubat. Kita dosa banyak Pak Long, dosa banyak. Solat sunat taubat, nak mai tak sah pun banyak benda dosa. Tuan-tuan korang kita dekat, saya jauh lagi dekat. Tambah dia naik duduk atas jalan kereta je ni, terkemut tu kompom kena maki lah. Tak korang ajak Pak Long bagi si kena belah kanan, kena belah kiri. Saya nak tanya kalau kena kat tuan-tuan sabar lah. Dah lah terkemut macam dia cari rumah sewa. Dia bagi si kena kanan, kita nak potong kiri, tak terjemah kiri. Tuan-tuan nak kata apa? Allahu Akbar, Subhanallah. Dah haram jadah pekak bodoh mana bawa kereta. Itu ayat dia. Tambah kita duduk ligan pula, maghrib pun awal lah ni. Hari ni 7 apa? 7 minit. Awal Pak Long. Ramadan dia tak pernah main lagu ni. Tuan-tuan perasan tak? Ramadan paling cepat 7.27. Contoh ni dia main lagu ni, tengok lega Pak Long, 7 minit 6.59. Dia tak main. Awal kalut tu, mau maghrib awal kalut tu. Saya ni keluar daripada rumah tadi pukul 4.30. Bunyi nak main mengajak tuan-tuan. Dia duk kata yang Ramadan dia tak nak kena lagu ni. Cuk kena bang setahun. Mula-mula 7 minit, main ujung 4.45. Tak kesedap belum. Hidup kena 7.33. Paling awal pun 7.27. Kita dah lah duk ligan.
Dia pula duk terkemut kereta depan ni, kena maki. Banyak mana dosa. Tak cukup dengan istighfar, solat sunat taubat yang kedua. Yang ketiga Pak Long, nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, sedekah kena banyak-banyak Pak Long. Sedekah kena banyak-banyak. Ikhtiarlah kok mana pun perbanyakkan bersedekah. Sebab tu dalam hidup ni, kalau tuan-tuan perasan, di antara amalan yang Allah Ta'ala buka peluang cukup kerap depan mata kita, apa dia? Sedekah. Perasan tak tuan-tuan? Yang lain Allah Ta'ala tak Allah buka. Yang paling dia buka kerap dalam hidup kita, sedekah. Dan satu-satunya amalan yang tuan-tuan boleh buat anytime. Sedekah ni Pak Long boleh buat anytime. Pada bila-bila masa boleh sedekah. Ada amalan yang kita tak boleh buat bila-bila masa. Contoh zikir. Tuan-tuan nak zikir lah. Tapi dalam jamban mana boleh berzikir? Ada masa tu jamban ni lah, subhanallah, terajang pergi pintu pun penampak tu dah. Ambil timba serkuh kepala tu. Bodoh hang ni. Dia tak kira tempat nak zikir. Baca Quran dalam jamban boleh baca Quran? Tak boleh. Tak boleh. Dalam jamban mana boleh baca Quran? Tapi dalam jamban, tuan-tuan tengah duduk berak budak main. Pakcik, saya daripada rumah anak-anak yatim nak minta sumbangan. Boleh sedekah tak? Kita bawa budak tu, Zat, sikit. Saya kemarin, tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan kemarin, mengangat sampai hari ni tak habis lagi. Di rumah saya, kita duduk tengah qada hajat, tutup karan tak ada. Tuan-tuan bayang duduk dalam jamban rumah, tingkap tak ada, tutup tak ada karan. Ayak rumah saya pula pakai enjin. Makna bila karan tak ada, ayak tak ada. Lepas tu saya pun duduk tempik dalam jamban bini-bini saya, ni apa ni duduk tutup bang? Bini saya kata tak tahu ni, ada sekerat, ada karan. Rumah kita sekerat tak ada karan. Abang tak biar ambil ke? Kita hantar cermat sikit. Kau tak nak duduk berhutang TMB ada duduk berhutang tu. Lepas tu saya pun keluar lah. Saya keluar, basuh tak basuh, tentang ada tanya tu masalah saya. Tu bukan hal tentang ni, saya nak kata saya keluar. Saya telefon orang wiring. Saya telefon orang wiring. Saya kata ni mai tengok tak rumah aku jadi kot mana tu. Sekerat rumah ada karan, sekerat tak ada karan. Orang wiring kata, ustaz tak biar bil kot, bayar hang ni, kau ajak pagi-pagi ni, dia kata aku duk berhutang TNB pula, aku bayar. Saya kata kalau TMB nak cabut, kan dia nak cabut satu kot, mesti dia cabut ke semua. Rumah saya teripis. Dia kata mungkin fuse terbakar apa tak tahu. Saya pun keluar, fuse duduk dekat tiang pagar. Pipi tengok dia ada 3 fuse, 2 tak ada, 1 yang ada. Saya kata siapa main cabut, menatang kera. Kera kok dia jahat sungguh tuan-tuan. Kera, dia pergi cabut fuse tu, dia buat lagu tu, dia buat gitu kat saya. Sekerat hari kemarin duduk dengan kera tu, nak ambil balik menatang tu. Ni nak abang kat tuan-tuan, jahatnya kera hujung-hujung akhirat zaman. Benda tu kita boleh buat. Sedekah tengah berak boleh buat tak? Boleh. Ni pakcik, kami nak balik dah, van nak ambil. Sat duk terang sikit lagi. Lah pakcik suruh lah kat bawah, tuan-tuan pun ambil duit suruh kat bawah. Tengah duk berak boleh sedekah? Tengah berak boleh sedekah? Boleh. Tengah berak boleh fikir tak? Tak boleh. Sebab tu amalan yang tak ada sempadan, tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan jangan tinggal nombor 3 Pak Long, nak mati husnul khatimah, jangan tinggal sedekah. Yang keempat, saya nampak ni dia ni. Ni. Mai menuntut ilmu. Yang tuan-tuan duk ketegak tak mau main mengaji ni pasal apa? Ada jenis bantah tak mau mengaji. Kuliah tak ada, dia ingat kuliah ada, haram tak main. Ada kat sini ada 4 orang, saya duk bilang baru ni. Panggil lagu ni ada 4 orang. Betul tak? Ada tak panggil lagu tu? 4 orang. Kuliah tak ada, dia ingat
Dia main masjid, oi, dia duk simpan banyak-banyak buat apa? Kau kata mak bapak buat kuliah. Masjid buat kuliah, dia haram tak main. Tuan-tuan, mainlah Pak Long, oi, bukannya teruk mainlah nak bak main. Bukannya lama tuan-tuan ni kuliah, lama mana? Tuan-tuan duk kata ustaz dengan duk ngajak lama sangat ustaz noh. Kami tak dengar. Tuan-tuan ingat saya larang cakap. Paling lama sejam. Tu kira lama tu. Kebiasaan 50 minit ke sejam. Nak lajak pun sejam 5, sejam 10 minit ah. Tak lajak lama ah. Saya pun kan larat tuan-tuan ni. Pada patut ni hak mai mengaji pula semua dengan ranum belakang saya pun faham. Macam-macam dah Pak Long weh. Pelam ni kalau ranum dia kena nak luruh ya. Ngajak pun kalau geng ranum ramai kena faham dah perut betih tak apa nak kemas. Gaut macam-macam lah. Tu pun sembang nak pergi Raza. Ada orang ni di Kok Diang, dia kata ustaz kalau ada laluan apa boleh pergi abang kami nak pergi. Saya kata duduk Kok Diang elok lah Pak Long, duduk pergi nak menyusah orang Raza tu buat benda apa. Dia pun nak masuk kat tentera Al-Qassam. Masuk apa dengan kecil manis tinggi nak tembak saat nampak saat kelabu, tetap peluru Israel dekat kat dahi. Ni tentang yang kan tuan-tuan nak pergi mereka kata mata pun teruk duk angkat spek tu nyotak balik, angkat spek tu nyotak balik, tetap peluru Israel dekat kat dahi. Bayang kalau kita pergi Pak Long, orang keluar camp nak pergi perang, kita tak pergi, tanya apa Pak Long, dia kata ni goat dia kata kaki belah kanan muka menyusah bapak tu tak ada duduk pergi duduk tani main mengaji sejam pun hinggap nak pergi perang. Yang kelima, nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kelima tuan-tuan, yang ni Imam Mutawalli Sya'rawi kata, Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, jangan tinggal Al-Quran. Tu 5, balik buat amalan ni, balik buat, jaga 5 benda tu untuk mendapat husnul khatimah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga. Siapa yang nak selamat daripada neraka, nak masuk dalam syurga, apa dia kena buat? Maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan tengok, Nabi guna perkataan, kalau siapa hak kitab nyari itu garis, Nabi guna perkataan apa dia? Dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Benar-benar beriman. Nabi tak kata dia mestilah beriman kepada Allah. Dia kena pastikan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dah diterjemahkan benar-benar beriman. Sebab hari ini tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok, ramai orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, tetapi tindakan dan tingkah lakunya tidak menggambarkan dia termasuk dalam golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dah. Nah, saya nak tanya tentang dalam dunia kita hari ini, tak elok cerita banyaklah, dalam negara kita, dalam negeri kita, dalam kampung kita, dalam daerah kita, berapa ramai orang yang dia kata dia ni orang Islam, dia beriman kepada Allah, tetapi tindak tanduk dia haram, tak menggambarkan dia ni orang yang beriman. Beriman mendatang apa kalau maksiat siang malam boleh diubat? Beriman mendatang apa kalau dia haram untuk berkedara? Beriman kepada Allah, amantu billah wa bima qala Allah. Kalau hang beriman kepada Allah, hang kena beriman di atas semua firman Allah Subhanahu wa taala. Lah ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, beriman ngaku ni isu Gaza, sentuh bila sikit boleh sentuh tak? Isu Gaza, saya nak tanya tuan-tuan, ni isu apa dia tuan-tuan? Ini tentang isu, bagi saya ini bukan krisis peperangan saja tuan-tuan, tetapi apa yang berlaku di dalam Gaza sekarang, isu Gaza, dia berkaitan dengan akidah dan iman. Saya jadi pelik
bin ajaib dan tak apa nak boleh fikir. Orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah tidak mendukung perjuangan rakyat-rakyat Gaza dalam membebaskan bumi mereka daripada dijajah. Ada ni haduman ni yang duk kata dia ni orang cerdik, dia ni pensyarah, dia ni cerdik lah. Pensyarah Pak Long bukan boleh bodoh pekak lagu saya ni. Nak sebut nama dia pendek je, Ibrahim bin Man. Tapi nak sebut gelaran depan, profesor, mak dia, pak dia, tok wan dia, tok nek dia, semua apa, baru nama dia. Orang cerdik. Metang nama dia Ibrahim bin Man. Tuan-tuan, ni hak jenis-jenis profesor, hak jenis-jenis doktor, ada yang jenis pemikiran. Dia kata ni semua ni salah amal. La ilaha illallah. Hak Islam ni menyalahkan rakyat Palestin dalam memperjuangkan kebebasan tanah air mereka daripada dijajah oleh puak-puak haram Zionis ni, tuan-tuan. Bila kita buat solidariti untuk Gaza, saya jadi sedih, tuan-tuan. Ada orang Islam yang memperlekehkan. Tapi hak mai tu, tuan-tuan, Cina seluar pendek, Hindu, India, hak ni hak bukan Islam ni, mai nak pertahankan solidariti untuk rakyat Palestin. Tak malu ke? Buat di Sungai Tani lepas Jumaat, hak orang Islam keluar masjid, tengok buat Cina ni duk pegang dah bendera Palestin, mai awal lagi dia tak yang Jumaat. Mai ni lepas ni hak Cina ni mai nak sokong perjuangan rakyat Palestin. Hak Melayu Islam pelekeh, nak tak muka tak mana Pak Long. Tuan-tuan cuba tengok orang-orang bukan Islam tu luar negara tu, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh senang, tuan-tuan. Tengok rakyat Rusia lagu mana, tuan-tuan. Turun kapal terbang Israel, mereka masuk mereka halau suruh balik. Perjuangan mereka kerana mereka kesian kepada rakyat Palestin. Tu pun tuan-tuan cuba tengok bagaimana mereka menunjukkan solidariti mereka. Kita ni hak satu akidah, satu Tuhan, satu Nabi, satu agama. Tiba-tiba kita saya tak tahu apa nak boleh fikir lah, tuan-tuan ni. Tak tahu kau tuan-tuan hati fikir. Dia kata, Ustaz, betul lah nak tahankan tanah air, tapi sampai mengorbankan rakyat. Ini harga yang kena bayar. Saya nak tanya tuan-tuan, apa tuan-tuan tinggal tanah Abang Salong, kebun Musangking ke apa ke belah ni? Tak banyak pun, dusun ada tanah ada Salong. Pak Long haram tak nak pergi kebun tu, dusun tu lama mana. Pokok lalang sama tinggi dengan pokok durian lah. Nak abang lama tak nak pergi, tiba-tiba balik baru ni ada orang abang ni tanah hang kat ujung tu. Siapa dia ada pergi buat rumah, aku tengok lah. Ha? Buat rumah? Ha? Ada mereka buat rumah anu apa? Tuan-tuan mau pergi tengok ada orang duduk tengah buat rumah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak biar mereka duduk kan, tuan-tuan nak halau pada rumah tu? Ada kata biar ambil lah tanah Salong, dia ambil setapak rumah ya. Ada? Tuan-tuan punya marah sampai tuan-tuan pergi cari pengarah pejabat tanah negeri main tu suruh halau. Ni hampa pergi halau tu, pencerobah tanah aku. Tu baru dia pergi buat tapak rumah dalam kebun kita. Tuan-tuan kena belajar daripada cerita Laksmana Doremi. Ingat tak belum cerita tu? Bisa tengok tak belum? Tak bisa. Tu dulu Pak Long dia tengok cerita apa? Cerita blue apa? Cerita Laksmana Doremi pun Pak Long tak dah tengok ni. Laksmana Doremi, hak Menteri Pasola. Tuan-tuan tengok, bila 3 Laksmana ni belum jadi Laksmana lah. Rumah mereka buat tanah Pak Long atas pokok. Kan dia buat atas pokok kan. Tiba-tiba tuan tanah kedai untuk main dengan penguat kuasa pejabat tanah. Hak penguat kuasa tu pun bukan penguat kuasa, hilang kuasa. Kita tengok cara dia. Main tengok dengan senapang ni kat tengah belakang. Dia kata dekat tuan tu, ni cik-cik tengok ni. Ni. Rumah haram mana buat atas tanah saya ni? Dia kata rumah haram mana buat atas tanah saya?
Penguatkuasa pejabat tanah tu kata apa? Ni bukan haram, ni makruh. Betul tak? Ni bukan haram, ni makruh. Pasal apa cik kata makruh? Iyalah, atas tanah pun tidak, atas awang-awangan pun tidak. Ni tak boleh halau kan ni? Tak ada undang-undang yang boleh halau. Dia bukan buat atas tanah kita. Tengkak bib tengkak mai. Tengkak bib tengkak mai. Hak buat 3 orang hak ceroboh tanah dia pun cakap pandai. Kami mana buat atas tanah hang lah, kami buat atas pokok. Tuan tanah ni tuan-tuan, dia ada harga diri, dia ada maruah. Dia tak mau tanah dia ni siapa pun yang ceroboh masuk dalam tanah dia. Dia kata tak apa. Dia tengok pok aduk gaji pokok tu lintas, dia panggil mai. Gaji pun tuan-tuan ni 2 orang tanggung. Sama panjang ekor tu ni. Dia kata ni berapa? Dia kata RM1.5. Dia pun cabut nak gaji pokok ni. Tak apa, tak apa. Dia kata duduk atas tu, tak ada apa. Hampa tak buat rumah atas tanah aku, betul. Hampa buat rumah atas pokok, betul. Pokok ni duduk dalam tanah aku. Aku tak mau halau bang, aku nak kerat pokok ni. Terjun 3 orang tu tuan-tuan. Tak apa. Kebak bendera putih tu. Ni kita kena pertahankan tanah air kita, tuan-tuan. Saya bila tengok bagaimana keadaan di Gaza ni, tuan-tuan, satu benda yang kita nak abang, Allah Ta'ala nak anjak kepada kita sebenarnya, tuan-tuan, dalam hidup ni kena ada harga dan maruah diri. Macam mana rakyat Gaza khususnya, tuan-tuan, mereka boleh pilih untuk menyerahkan tanah air mereka kepada Israel. Kerana mereka nak fikirkan tentang kesenangan hidup, mereka serah. Tapi mereka sanggup duduk dalam keadaan dijajah, dibom, hilang keluarga. Hilang keluarga, tuan-tuan. Israel dah menggila sampai tak tahu nak bunuh siapa ni. Yang hamba berperang dengan tentera, orang awam jadi sasaran bersama. Di situ tuan-tuan tengok Allah Ta'ala nak tunjuk kepada dunia bagaimana keadilan dan keharmonian Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak tentera Hamas dia bedil balik Tel Aviv, dia bedil balik Israel macam mana mereka buat dekat Gaza? Boleh ke tak, tuan-tuan? Dia nak sasarkan peluru berpandu dia ke hospital, boleh ataupun tidak? Tapi Islam kata dah. Mana dia pemimpin? Mana dia pemimpin dunia? Di saat Israel menggila serang Hamas, yang diserangnya bukannya Hamas tetapi rakyat Gaza. Dibomnya hospital, dibomnya sekolah, ambulan bawa orang sakit diserang, dibunuh. Mana dia pemimpin dunia, tuan-tuan? Saya nak tanya, mana dia pemimpin dunia? Yang kita halat ni, tuan-tuan, yang kita halat ni negara-negara Islam, sampai bukan kata nak bagi sokongan, kalau ada orang kibarkan bendera Palestin dianggap satu jenayah dalam negara tersebut. Saya tak mau abang lah negara mana. Bukan tuan-tuan tak baca langsung kot. Apa tu? Tahu tak? Mau tangguk lah duk keras lagu tu bersiapa. Kalau kita sebut bila ustaz sembang, tuan-tuan, tuan-tuan balik rumah saya masuk lokal, saya akan percaya dengan tuan-tuan. Sampai nak bawa bendera Palestin dalam negara tu suatu barang larangan. Macam mana dalam negara kita kalau kita bawa dadah ni polis tangkap, pi negara tu bawa bendera Palestin kena tangkap. Ni saya sehari 2 nak pergi negara tu ni, sehari 2 lagi. Sehari 2 lagi saya nak pergi negara tu. Pihak travel hantar mai barangan larangan. Duk mai ada 18 jenis barang larangan dia duk hantar ni. 1 2, hak pertama kali dadah. Saya kata dadah aku tak bawa, dadik lah kot.
Duk tengok dadah tak boleh pada lah 18 ni. Terselit pula dah satu. Salah satunya tentang bendera Palestin. Allah. Satu kesalahan. Kalau bawa sampai dekat airport, lepas cek, lepas tangkap, 12 hari duduk dalam lokap. Kita nak pergi 14 hari, 12 hari duduk dalam lokap. Keluar-keluar terus buat tawaf widah balik. Ihram tak ihram dalam tu lah. Hang duduk atas kapal terbang, hang niat Allah, hang masuk duduk dalam lokap tu, hang pusing 7 kali, hang jalan pimai 7 kali, tak halal duduk tengah tu. 12 hari hang keluar, hang pergi ke Kaabah, tawaf wadah balik. Ni negara Islam, tuan-tuan. Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan ke Gaza ni, tuan-tuan. Untuk apa? Saya tengok ada 2-3 benda. Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan kerana Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita di akhir zaman ni siapa dia musang berbulu ayam, munafik berpura-pura sebagai muttaqi. Ini dia, tuan-tuan boleh tengok kan ni. Dia punya takut sampai bendera pun satu kesalahan. Subhanallah. Ni dia nak kata kat tuan-tuan ni, Nabi kata ni, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saya nak tanya tuan-tuan, sejauh mana keimanan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah? Goyang. Tuan-tuan tengok tu, tentera Hamas duk pergi nak pergi bom kereta kebai lepa, haram baju kali peluru pun tak pakai. Bukan tuan-tuan tak tengok video lepa. Saya ada masuk dalam satu Telegram, subscribe ni, dia duk hantar laporan mai. Ada hak yang Melayu, ada hak Arab. Hak kerak cepat lagi hak Arab lah, hak Melayu dia lambat lagi kot, pasal dia nak terjemah apa kot. Ni duk bawa senapang ni, duk pergi ni, waja'alna min baini aydihim saddan. Tuan-tuan, kita duk baca doa tu macam Roblox JPJ, depa dak macam perang. Kita baca macam Roblox JPJ. Dan memang waja'alna saddan, tak main ayat. Waja'alna min baini aydihim saddan, waja'alna saddan. JPJ kata nak pergi mana? Belum nak pergi Sadau ke mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah kemenangan kepada mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Keterangan, hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup di dunia ni sementara. Dipanggil sebagai Darul Fana. Tak ada yang kekal, semuanya akan binasa. Lama mana nak hidup ni tuan-tuan? Tak lama mana Zai. Tuan-tuan cuba tengok lah, kita ada orang kata hidup di dunia ni di antara azan dan iqamah. Betul? Azan dan iqamah. Satu. Saya pula kata hidup ni tuan-tuan di antara iqamah dengan sembahyang sebenarnya. Kita lahir, diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Kita mati sembahyang. Betul tak? Hidup ni di antara qamat dan sembahyang. Azan dan qamat lama, qamat dan sembahyang dekat. Saya nak tanya masjid tuan-tuan ni, daripada qamat nak pergi sembahyang berapa minit kebiasaannya? 10 minit, 10-15. Apa tak? 10 minit kan? 10 minit. Daripada bank nak semayang, dia ada 10 minit masa. Tapi daripada qamat nak pergi semayang, berapa minit? Qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah tu. Sampai mak qamat pun salah, tak qamat pun salah. Qad qamatis solat, qad qamatis solat. Ada satu budak tu di Kod Diang, dia tak tersebut qamat pun salah, tak qamat pun salah. Dia kata senang, tak apa lah, ikut suka hang nyanyi bunyi sudahlah. Daripada qamat nak pergi semayang lama mana tak tahu, seminit dua ya.
Hidup ni di antara qomat dengan semayang. Lama mana tak lama. Lama mana tentang hidup. Tuan-tuan cuba tengok nak. Allah Ta'ala bagi kepada kita sehari semalam 5 waktu. Itulah Allah Ta'ala nak habaq kepada kita tentang kehidupan kita. Sat. Pagi-pagi buta kita sembahyang subuh. Kelang kabut, lohok dah. Lohok nak main asar, lagi sat. Asar nak main maghrib, sat. Maghrib nak main isya, lagi sat. Kena nampak? Daripada subuh nak sampai ke lohok berapa jam? Sini subuh ke berapa? 5.58 55 55 tambah ke 6 lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 7 jam. Betul? 5, 5, 5 kan? Saya baru ni ceramah satu masjid. Saya tanya subuh ke berapa? Budak dia jawab 8.45. Steady Saya selok. Saya kata 8.45. Saya kata betul tak? Dia kata saya pukul berapa masuk pun tak tahu lah. Tapi saya 8.45 baru saya semayang. Jaga-jaga tidur semayang. Subuh dia tak pernah awal, tak pernah lewat 8.45 tu sepanjang tu 7 jam. Di antara subuh nak sampai lohok 7 jam. Lohok nak sampai ke asar 4 jam, 5 jam. Dia makin kurang lah. 7 dia turun tinggal 5 ke 4. Asar nak pergi maghrib tinggal berapa jam? 3 jam, 4 jam lah. Maghrib nak pergi isya berapa jam? Sejam. Itulah hidup tuan-tuan. Mula-mula kita baby. Tuan-tuan cuba tengok baby. Pejam celik. Masuk sekolah rendah lah. Masuk tadika lah. Tengok kawan kita ni hang tak apa, hantar anak aku. Anak hang yang mana? Tu yang main nuri akikah. Lah, tadika lah. Sat dah. Tengok. Masuk sekolah menengah dah. Tengok. Menikah dah. Tuan-tuan dah paklong. Tua dah. Paklong sedang tak belum? Tua dah. Tengok muka kat cermin Allah berputih habis. Tak percaya balik lagi paklong try tengok. Buang kain melekat, buang kain telur. Try selok tengok. Kulit telur dengan kulit paha sama-sama kedut. Sampai tak tahu hak mana dah. Kedut lebih kurang ya. Sat dah tua. Tentu jalan dah. Jumpa baru ni mana ni tuan haji? Mana jalan dah La ilaha illallah. Bila? Kemarin dulu meninggal lah. Lah Pak Long balik tengok senarai tak lagi. Senarai tengok dalam kertas, buka kertas. Tulis hak kawan satu kelas dulu ni. Ada 40. Lah tinggal 4 orang kan. Dulu 40. Pangkak pi pangkak mai tinggal 4 orang kan. 4 orang tu pun hak seorang tak pandai betul dah. Marik duduk tepi jalan duk gelak orang-orang. Duk gelak orang-orang. Ni pun doya syok demam panas itu. Hak seorang lagi duduk atas katil, seorang lagi duduk atas kursi roda, kita duduk atas kapet lagi. 4 orang. Saya ni tuan-tuan ngaji tingkatan 5 tu, satu derek saya ni 3 orang. Saya duduk tengah-tengah, kiri kanan ni mati dah. Ni hak tengah ni saya seorang. Hak ni mati accident, hak ni mati kena denggi. Tinggal saya seorang tengah ni. Tu baru 33 belum. Muda lagi. 2 tahun lagi boleh PPLKM. Ada 2 tahun lagi boleh PPLKM. Kau muda. Umur Pak Long tak boleh pergi dah. Saya ni dah ada semangat nak PPLKM. Kok boleh pergi ke Raza. Baru 33 Pak Long. Kiri kanan mati dah. Tinggal kita hak tengah Ini dia dunia. Sat dia. Pejam bila kudu. Lepas tu apa yang Allah Ta'ala bagi dekat dunia ni pula, dia berbentuk sementara, mana ada kekal. Apa yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni, semuanya berbentuk sementara. Jangan duk risau. Susah saya ustaz, sementara. Saya senang ustaz, sementara. Saya sakit ustaz, sementara. Saya semuanya berbentuk sementara. Tak ada yang kekal. Sebab tu duduk atas dunia pun ni kena ingat saya nak balik. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata ada 4 golongan duduk atas dunia ni. Tuan-tuan tengok tuan-tuan duduk tahu mana.
Imam Ghazali kata perumpamaan hidup di dunia ni macam kita berlayak dalam sebuah kapal. Macam kita berlayak dalam sebuah kapal. Kita berhenti dekat satu pulau yang terakhir. Bila berhenti, nakhoda kapal tu kata apa dia? Nakhoda kapal tu kata, turunlah hampa semua dekat pulau ni, carilah bekalan sebanyak mana mungkin untuk hampa bawa balik. Carilah bekalan. Turun, cari apa yang ada dekat pulau tu, galah bawa mai. Kita nak melayak lepas ni, tak berhenti dah. Masa tu Imam Ghazali kata hak turun tu dia ada berapa golongan. Pak Long cuba tengok Pak Long duk tak mana. Hak golongan pertama, dia turun tu dia pulun cari ni sampai semboyan berbunyi pon baru dia naik, bekalan dia banyak. Hak jenis ni tabik mai ni, lepas balik tu baik sampai kelah, sampai ke mati baik amboi mayang Quran. Ada jenis tu belum? Ada, tapi tak ramai. Kira dia pun duduk tadika pun masuk tadika Islam. Lepas tadika Islam masuk sekolah rendah Islam. Lepas sekolah rendah Islam masuk sekolah agama rakyat, nampak sekolah agama bantuan kerajaan bahasa Islam. Lepas tu pun dia masuk pun universiti Islam. Balik mai pun jadi cikgu pendidikan Islam. Jenis baik. Tak reti nak kata kat orang, muhur pun percaya. Ada. Dia betul sampai tak kena langsung. Sembang dengan dia, mau muhur buat kerip, percaya. Ada jenis tu? Ada, tapi tak ramai. Baik daripada mula sampai ketua, baik. Apa pun tak kata. Marah pun sikit. Dia kata, celaka lah, sikit. Tu kira dia habis marah tu. Musibat sungguh, astagfirullah, marah. Jenis tu. Ada tak belum? Ada. Hak nombor 2, hak turun daripada kapal, hak nombor 2, hak ni ramai. Jenis halik. Dia halik. Dia turun-turun, cantik no. Tengok-tengok dah setengah jam lagi nak berjalan, baru dia cari barang. Ada juga. Hak jenis ni ramai. Awal lu halik. Kena gempak baru ni, COVID stage berapa ni baru dia balik mai. Mudah-mudah lu halik, Pak Long balik lu. Tengok day pun tahu. Betul belum? Dulu ke halik syok. Nikah anak besar bini dia duk ni. Pi umrah, kasut selipar hilang, hidayah dapat. Ada saya jumpa pokok kata ni, dia kata saya ni pi umrah Ustaz, Allah Taala uji saya, kasut selipar hilang. Oi Ustaz, dahsyat ujian. Saya ada ingatlah hati kasut selipar hilang. Hang main masjid hang pun kasut selipar hilang. Tapi Allah Ta'ala nak jentik hidayah tu, selipar hilang jadi baik. Lepas tu dia tak mau apa dah, dia balik mai pun tak mau duduk kat masjid. Kira nak semayang, waktu tak masuk pun dia semayang dah, kira nak semayang. Hak jenis ni dia mula nak buat baik. Hak nombor 3 ni belum. Hak nombor 2 ni ramai dalam masjid malam ni. Alhamdulillah lah, tak ada cerita dia dulu. Saya nak tanya Ustaz dulu, saya tak ada cerita dulu mampu hebat lah nak cerita dulu. Dulu tok kita pun nak dah. Kalau nak kira dulu. Saya dulu nak kira dulu, kira ke depan. Hak nombor 3, hak ni insya-Allah tak ada. Galik daripada muda sampai ketua. Tua pun dia kira nak pi nari lagi. Nama dia Pak Ma'on. Anak dia nama Nora. Ketua penyamun duk kenal nama Komeng. Bila tengok cerita tu, Pak Ma'on nak pi kelak, nak pi pesta muda-mudi, pemohong bini kata main dengan syarahan agama. Buat dengan kod tasbih. Mana tasbih abang? Sambil-sambil ngusat nak syarah boleh berzikir. Ingat Pak Ma'on nak pi malam pesta muda-mudi, beli tiket 10. Tiket tu 1 pun boleh masuk dah. Tak, 10 dia beli. 1-2 ringgit bagi 10. Masuk tuan-tuan.
dengan t-shirt selok Yankee. Oh, ini baru playboy. Naik gerek lempak dengan tongkat-tongkat tu. Tu nak pergi dengar syarahan agama. Saya yakin tuan-tuan, kok dalam Korea ni pun jenis ni ramai. Saya yakin keluar rumah dengan lebah baju teluk belanga apa, nak main dengar kuliah, berhenti kat kedai balik. Haram tak sampai ilmu kuliah. Hak jenis ni pun ramai. Bini duk kena mohong macam dia. Nak keluar rumah bini tak pergi, melainkan pergi dengar kuliah, mohong. Malam ni nak pergi dengar ni, dia kata ustaz mana mai, aku pun tak tahu, tapi syok ustaz tu. Haram dia tak tahu ustaz mana pun. Dia mengajar apa? Mengajar kitab malam ni. Kitab apa? Tasawuf. Kemah tasawuf. Padahal malam tu Quran tajwid. Bubuh dengan tasbih dalam poket, baju teluk belanga, kain melekat lebay, tak sangka lah. Ustaz haram tak sampai masjid, sampai kedai kopi lah. Nyembah orang tu tak betul, orang ni tak betul, dia seorang yang betul, habis kuliah balik. Jenis ni pun ada tuan-tuan, dia punya galik daripada muda sampai ketua. Hak jenis ni Imam Ghazali kata bekal apa pun tak ada, bekalan apa pun tak ada. Saya nak tanya tuan-tuan, lah kita nak duduk tak mana Pak Long? Pandang cok abang kat saya tak? 10 minit kita mati boleh? Nampak laih ya pun. Kenci manis tinggi kau ni. Sikit lagi 10 minit kita mati, biar padan. Saya nak main masjid tuan-tuan 3 jam, mengajar sejam, balik pula 3 jam. Pungkuk pun tak ada hilang, kebas lagi nak balik lah. 10 minit kita mati. Ni dunia ni tak ada nama, sementara ya. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita berbentuk sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam lain pula. Bila mai saja ajal, pindah kita pergi ke alam lain pula, kata Tok Syekh kita, iaitu alam barzah. Kita tidak tahu bila akan menemui ajal dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Kita tak tahu. Tuan-tuan ingat tak almarhum Datuk Dr. Harudin? Siapa yang nak sangka dia pergi meninggal di California? Belum. Siapa nak sangka? Pak Long pun tak nak sampai California. Bisa sampai California? Tak pernah sampai California. Belah mana tak California? Belah Cokok Tok Kun. Jalan nak pergi macam bubuk. Tengah-tengah tu California nama dia. Duduk tak duduk Pak Long pergi meninggal di sana, Allah Ta'ala takdirkan dah duduk di sana. Sama-samalah kita baca surah Al-Fatihah seorang sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan jika ada pahalanya di sisi Allah, kita mohon kepada Allah sampaikan kepada almarhum tuan guru yang kita kasihi. Bihadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tak tahu nak meninggal di mana. Duduk di sini belum tentu kita meninggal di sini tuan-tuan. Tapi kita minta ke Allah meninggalkanlah, tariklah nyawa kita ni di tempat orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik. Saya cerita ke tak cerita kat tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi rasa lagu cerita dah. Yang ada seorang suami tu dia tipu bini dia pergi Mekah. Saya cerita kat tuan-tuan? Tak cerita. Ada seorang cikgu pencen ni, dia jumpa saya, dia kata, ustaz ni saya nak cerita kat ustaz. Ustaz ceritalah benda ni dekat mana-mana, dia kata. Cuma jangan duk habaq saya. Bagi pengajaran. Dia ni menikah dengan suami dia. Suami dia ni masa tu susah. Dia ni kerja cikgu, suami dia susah. Lepas tu dia ni ada gaji apa sikit, bagilah duit kat laki dia ni, suruh pergi ambil lesen kontraktor. Pergi ambil lah lesen kontraktor. Dia ni daripada cikgu, dia pindah pergi duduk dekat Jabatan Pendidikan Negeri. Daripada Jabatan Pendidikan Negeri, dia pergi duduk dekat Kementerian Pendidikan. Dia buat kerja ni. Sambil tu ada peluang apa, dia recommend projek dekat suami dia lah. Bagi suami dia ni dapat projek, okey lah, cantik lah semua. Suami dia ni dulu orang masjid, 5 waktu main masjid, dengar kuliah apa, kuih senang,
dia kuih kurang. 5 waktu tinggal 3 waktu. Kuih senang tinggal 2 waktu. Kuih senang tinggal sewaktu. Lepas tu sewaktu dengannya. Apa pun tak ada. Sebab tu yang Nabi kata, aku bimbang kepada hampa ni. Nabi kata dekat umat dia, dekat sahabat dia, aku bimbang dekat hampa ni kalau Allah Ta'ala uji hampa dengan kekayaan. Sebab orang bila dia senang, dia akan lupa daratan. Mana ada orang susah lupa daratan? Ada tak dengar? Pak Long dengar? Ada lagu tu? Dia tekat-tekat dia susah tu lah, dia lupa diri. Ada. Masa susah Pak Long tasbih sampai putih kat atas jari. Senang-senang dia sangkut tasbih, reput dekat paku. Mana ada orang dia lupa diri sebab dia susah? Tak ada, senang. Bila senang, dia mula lupa diri. Dia mula lupa diri. Hak bini dia ralat tu, dia kata kat saya, bini dia ni duk ikut kuliah saya di Sungai Petani. Yang kok ralat ni ustaz, dia bohong kok. Dia kata dia bohong dah. Dia kata dia nak pergi umrah dengan kawan-kawan kontraktor, kok pun bagi ya. Kata nak pergi umrah. Bini dia ni pun packing lah baju dalam beg dia ni. Bok dengan baju boh, bok dengan kain ihram, bok dengan Quran, bok dengan tasbih dia bawa. Rupanya dia bukan pergi umrah, dia pergi ke Riyadh, Saudi juga. Dia tak pergi Mekah, dia pergi Riyadh. Pergi dengan perempuan. Skandal. Sampai sana, malam tu dia pergi kelab nak kot, balik mabuk. Duduk dalam bilik berdua-duaan. Pak Long, laki perempuan duduk dalam bilik sekali, Pak Long dia nak buat apa? Bukan dia nak mengaji tajwid kot. Hukum ma'arif disukun. Duduk sekali. Takdir Allah malam tu meninggal dia dalam bilik tu. Di sana. Remuk hati ni Pak Long, remuk hati. Yang kata bini ni remuk hati. Ni dia, kita tak tahu ni yang kata ni, nak mati tak tahu lagu mana, pengakhiran kita tak tahu lagu mana Pak Long. Betul saya kata tu kak macam mana, kak tak mau ambil peduli, mampu pergi kat dia lah ustaz, dia duduk sana kak tak mau ambil apa, tak mau ambil tahu apa, anak-anak pun tak mau ambil tahu apa, tanggunglah dia kat sana. Jaga Pak Long. Mulia kita ni kalau meninggal dalam kuliah Pak Long kan. Tengok-tengok habis kuliah gerak tak ada. Selalu duduk tidur gerak jaga. Selalu memang dia duduk tidur. Dia duduk boleh yang esok lepas bayang jenazah kita duduk ulas luar tu. Memang dia ni kalau kuliah dia mesti tidur. Saya lah yang duduk gerak dia selalu tu. Okey. Malam gerak tak ada. Meninggal tengah duduk kuliah. Subhanallah. Tuan-tuan baca angkat nak jawab di depan Allah pun okey lah. Mati tengah dia buat apa? Tidur dalam kuliah. Okey lah tuan-tuan. Mati tengah dia dengar kuliah, pada mati teh perut siang, lebih baik mati tengah dengar kuliah. Ulama dulu mati teh jadah, mereka kita mati teh perut siang. Kacau Pak Long. Arwah Tok Wan mati teh jadah, arwah pak dia mati teh jadah, dia mati teh perut siang. Mana faham, tak faham sudah. Duk pergi duk bekam. Tanya dia Pak Long duk pergi kerak ngat duk pergi danok apa pergi mengurut saya dengan duk pergi bekam. Oh, bekam ni kerakak ke? Tak saya, sana bekam cara lain. Kita di Malaysia ni bekam darah dengan angin, sana bekam ayak dia kata kat sana lah. Pandai-pandai lah, bukan orang lain, orang sini ni. Tengok pelik motor pun tahu dah orang mana. Duk pergi cuak pasport kat Bukit Kewita tu. Tak tahu nak mati di mana. 5 minit lagi nak mati. Ngajak pun kali lama-lama. Cukup sejam mati. Banyak tu juga kali bayar. Kalau dia ajak jam setengah pun. Nak bang tuan-tuan. Siapa suruh dia buat kerja teruk-teruk. Maka mati kita dalam, dan bagaimana keadaan kita pada saat itu, saat kita nak mati itu, apakah dalam keadaan beribadah kepada Allah? Alhamdulillah kalau mati dalam keadaan begitu. Atau
maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah, alhamdulillah. Ataupun dalam keadaan melakukan maksiat, mati kita dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kena minta mati dalam keadaan yang baik kepada Allah. Oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu, maka kita perlu memastikan setiap gerak dan geri kita dicatat sebagai ibadah. Kena pastikan Pak Long, Mak Long, kita tak tahu macam mana. Kena pastikan bahawa setiap gerak dan geri kita dinilai oleh Allah sebagai ibadat. Ustaz, ya, nak kira gerak geri kita tu sebagai ibadat ni lagu mana Ustaz? Jawapannya mudah, niat. Ibadah ataupun adat, ibadat ataupun adat itu bergantung kepada niat. Betul tak Pak Long? Pak Long makan Pak Long tu adat. Kalau tak niat, kalau makan Pak Long, ya Allah, aku makan ya Allah sebagai aku nak buat ibadat, ada kekuatan, ada tenaga, jadikan makanan ini sihat untuk aku beribadat. Jadi ibadat makanan tu. Macam Pak Long lah, macam Pak Long. Saya bagi contoh senang. Pak Long tidur di rumah, adat. Lena lang kuliah, ibadat. Betul tak? Lena tengah mengaji ni, pahala. Lepas tu Pak Long tutup Lena cukup-cukup, buat ibadat. Tapi jangan kerak Pak Long, jangan kerak. Takut malaikat baca buku tu ke akhirat pahala korang, dia duk tikar pula. Silap kot. Saya dengan dia duk pergi kuliah setiap malam sama. Kenapa dia duduk syurga elok, saya kurang ni? Malaikat kita buka muka surat 3. Sebab kawan tu pergi mengaji, tak lena ada kitab, hang kitab tak ada, tutuh lena daripada assalam sampai wallahu alam. Tu Pak Long, jangan takut menyesal kat sana. Nak jadi ibadat ataupun nak jadi adat, dia berbeza. Perbezaan dia itu bila mana bergantung kepada niat. Sebab tu niat bagi elok. Kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa, kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila melakukan ibadat solat, dia kata bila kita buat ibadat solat, rasakan bahawa itulah solat kita yang terakhir. Bila kita semayang Pak Long, semayang betul-betul, kita kena rasakan bahawa mungkin inilah solat aku yang terakhir. Apabila berpuasa di bulan Ramadan, rasakan itulah kemungkinan Ramadan kita yang terakhir. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan amal ibadat yang lain. Buat betul-betul, anggapkan itu yang terakhir. Tuan-tuan, kita main kuliah malam ni, belum tentu esok kita boleh main kuliah. Kalau jalan tengah hari esok, inilah yang terakhir. Buat betul-betul, nak semayang betul-betul. Dia kata tu lah Ustaz, tak kita buat insya-Allah 8 rakaat terus Ustaz. Jangan. Buat, tapi buat sungguh-sungguh dengan khusyuknya. Hak tu payah Ustaz, hak tu payah. Betul tuan-tuan ni, hak tu. Saya habaq betul, umur dah 33 tahun ni, haram tak tahu khusyuk dia lagu mana. Betul Pak Long? Pak Long mayang bisa khusyuk, cuang kat tangan tengok, nak tengok siapa bisa mayang khusyuk. Nak tengok muka pembohong. Tentang dia cerita khusyuk lagu mana? Dia kata Ustaz, khusyuk ni bila kita semayang, kita tak ingat apa. Tu khusyuk Ustaz. Bila masa hang tak ingat apa? Tanya dia balik, bila masa yang hang tak ingat apa? Hang duk ingat, hang tak ingat apa? Tu hang ingat lah tu. Hang ingat, hang tak ingat apa? Padahal hang duk tengah ingat. Hang duk ingat kata hang tak ingat apa? Boleh faham? Saya ulang balik. Bila masa yang hang tak ingat apa? Hang duk ingat kata hang tak ingat apa? Tu makna hang ingat. Hang ingat kata hang tak ingat apa? Faham tak? Bila masa tak ingat? Waladdallin. Pejam mata-mata. Amin. Lepas tu dia berhenti kan, nak masuk surah. Tengah berhenti tu dia boleh bercakap. Ni baru khusyuk. Khusyuk apa hang boleh bercakap? Cuba abang.
Saya teringat saya mayang lohok dekat Masjid Kuala Perlis terapung nak pergi Langkawi. Madih mayang lohok tu. Masa tu anak saya sulung lelaki tu dia baru boleh merangkak. Bini dia tak boleh mayang. Anak ni buah dia pitak dalam dewan solat tu biar dia duduk merangkak dalam tu. Bini saya tu tengok kat luar. Saya duduk semayang sah yang kedua. Ujung kat terminal. Saya betul lah ni ada seorang brother ni, abang ni tua dah dia. Mai tantah ayat akhir anak saya duk merangkak pi mai tu. Mai tantah ayat akhir kan lepas sana lagu tu. Asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyyatul mubarakah. Tu tak apalah dia nak kok tu ikut suka dia lah. Tapi bila dia duk kotek lagu tu, anak saya dia merangkak dia tengok jari tu. Duduk lagu tu. Saya kata jahanam dah. Tuan-tuan rasa saya khusyuk tak? Taubat tak khusyuk duduk keli lagu tu. Dia merangkak lagi. Dia main duduk depan abang tu. Dia tengok jari tu, dia tengok saya. Dia tengok jari, dia tengok saya. Saya kata pasang dah. Kawan tu duduk godek lagu tu, anak saya pergi pegang dua-dua tangan tu. Pegang jari dia dua-dua tangan. Hak abang ni pun dah budak ni cokok jari lagu tu, hang sengap dah sah. Dok dia godek lagu tu tangan anak saya tuan-tuan. Saya tak khusyuk tau nak tergelak. Tu nak kata nak main khusyuk tak mana. Sembahyang Jumaat minggu lepas, lah khutbah tak boleh baca. Dulu boleh baca khutbah, turun khutbah jadi imam. Lah khutbah tak boleh baca, duduk kat belakang. Tu imam tu pula. Allah, dia rendang tu rakaat pertama dia rendang Ar-Rahman. Dia ayat keempat kita Fatihah habis dah. Betul nak buat benda tanpa lagi lama kan. Kawan depan tu budak tu dia pakai baju asrama dia kot nama penuh kat 45 orang belakang. Habis kata baju tu saya baca. Nak khusyuk main kot mana? Habis mayang Jumaat kata aku tak ada apa ni. Duduk kat belakang qada balik mayang lohok. Sebab tu jangan duk pakai baju-baju pelik ingat Pak Long. Dulu biasa sekali dekat Selangor saya sembahyang, baju dia tulis kak. Saya angkat kat kepala dia tulis belakang baju tu apa pandang-pandang, tunduk balik saya. Pak Long sampai mati. Sampai mati tak kata khusyuk ni lagu mana mampu. Mujuklah khusyuk tu bukan rukun sembahyang, mau rukun sembahyang mampu. Kita juga mestilah rajin beristighfar. Dia kata berselawat ke atas Nabi SAW dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Antara zikir yang perlu kita perbanyakkan ialah menyebut kalimah tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari. Dia kata sebut kalimah tauhid 200 kali sehari, iaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimah tauhid itu 200 sehari, 100 waktu pagi, 100 waktu petang, Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam terakhir kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan kalimah itu menjadi kalimah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan sambung pada hadis yang keempat, iaitu wudu dan membaca doa selepas wudu. Wallahu a'lam. Kita off dulu live kita, ada sikit pengumuman.